warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan pada saudara pengacara Encik Zahir Aziz, sidang penonton sekalian yang mengikuti UTHM Edu Fair selama 2 hari pada 28 dan 29 hari bulan ini. Alhamdulillah, sekarang ini peluang kami daripada Pusat Pengajian Siswa Azhar ingin menjelaskan peluang-peluang pengajian di peringkat Master dan PhD yang ditawarkan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian yang kita raikan, yang kita hormati sekalian, program-program yang ditawarkan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ini adalah semuanya program yang diakreditasi. So dia program-program ini diluruskan oleh MQA dan semua program ini bertahap profesional. Jadi insyaAllah saya akan teruskan pembentangan ini dengan slide pembentangan. Saya ada beberapa slide yang ingin saya kongsikan kepada sidang penonton sekalian sebagai panduan untuk pemilihan pengajian kita di peringkat Master dan PhD nanti. Okey, baiklah. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit berkenaan UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ini memfokuskan kepada 3 area of research, iaitu pertama Green and Sustainable Technology, teknologi lestari, pendidikan technical dan vocational education and training, pendidikan teknik dan pendidikan teknik dan vocational, dan yang ketiga adalah transportation. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, untuk kita ketahui mode based postgraduate program yang ditawarkan ada 3 bentuk di UTHM ini. Pertamanya iaitu bentuk coursework. Ini coursework ini maksudnya bentuk kerja khusus. Jadi kerja khusus master dengan coursework. Maksud dia sarjana dengan kerja khusus. Maksud dia apa? Calon-calon akan melengkapkan jam kredit 40 jam kredit untuk program-program yang berdasarkan sarjana kerja khusus. Dan yang kedua adalah mixed mode, iaitu mode campuran, iaitu penyelidikan di tahap sarjana dilaksanakan secara mixed mode. Maksud dia apa? Calon akan menghadiri kelas dan sebahagiannya kursus ini disempurnakan dengan penyelidikan. Nombor 3, inilah antara metod yang popular di kalangan postgraduate study, iaitu method by research, iaitu dengan penyelidikan sepenuhnya. Di UTHM kita ada 9 fakulti, kita menawarkan 12 program PhD, kita mempunyai 14 program master coursework, master mixed mode kita ada 7 program, master by research kita ada 10 program. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi sebenarnya peluang belajar di UTHM ini amat besar lah. Kalau kita lihat daripada program PhD, dari program PhD hinggalah ke master, kita lihat kalau kita tambah ini lebih daripada 30 program yang ditawarkan. Okey, baiklah. Bagi yang meminat untuk memasuki program master by research atau by coursework atau by mixed mode, di sini kita nyatakan bahawa bagi mereka yang berminat, syarat minimum untuk kemasukan program sarjana dengan kerja khusus adalah 2.5 CGPA-nya, ataupun kalau kita dan sekiranya kita berminat untuk menyambungkan pelajaran kita dalam master mixed mode, syarat kemasukannya adalah 2.75. Begitu juga dengan syarat kemasukan research, iaitu 2.75 juga. Okay. Jadi di hadapan hadirin dan hadirat sekalian, di sini adalah list program-program master yang ditawarkan oleh fakulti. Jadi saya bentangkan ke hadapan hadirin dan hadirat sekalian, peserta-peserta prospek-prospek pelajar yang berminat di UTHM. Okey, fakulti kejuruteraan awam dan alam sekitar menawarkan 2 bentuk program master, iaitu Master of Civil Engineering by coursework dan Master of Civil Engineering by research. Manakala fakulti elektrik dan elektronik engineering
menawarkan Master of Electrical Engineering coursework, Master of Science in Internet of Things by coursework, dan Master of Electrical Engineering by research. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada pilihan. Bermakna kalaulah kita berminat untuk menyambung sarjana dalam bentuk coursework, ada peluang. Nak sambung dalam bentuk research pun ada peluang. Cuma syaratnya kemasukan tadi berbeza seperti mana yang saya telah jelaskan, iaitu bagi coursework 2.5, manakala by mixed mode dan sarjana adalah 2.75. Fakulti Mechanical and Manufacturing Engineering pula menawarkan Master of Mechanical Engineering MDM secara coursework, Master of Science in Sustainable Energy Engineering secara coursework. Jadi kita lihat ni di FKMP terdapat dua course master, dua course sarjana yang ditawarkan secara coursework, dua secara mixed mode iaitu Master of Science in Manufacturing Engineering dan Master of Science in Material Engineering. Ada program Master of Mechanical Engineering ini ditawarkan sebagai mode research. Okey. Kita pindah kepada fakulti yang seterusnya, fakulti keempat, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational ini antara fakulti yang menawarkan banyak program master. Ya, kalau saudara dapat lihat seperti mana yang telah saya senaraikan di dalam slide, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational ini menawarkan Master of Technical and Vocational Education secara coursework, Master of Technical Education pengkhususan Electrical Engineering secara coursework, ada juga Master of Technical Education pengkhususan Mechanical Engineering secara coursework, Master of Technical Education Instructional Design and Technology secara coursework, Master of Technical Education Civil Engineering secara coursework, dan Master of Technical and Vocational Education secara research. Jadi kesimpulannya bermakna kalaulah calon-calon pelajar kita berasal daripada fakulti-fakulti pure engineering, mereka boleh melanjutkan pengajian mereka ke peringkat sarjana di fakulti ini dengan pengkhususan bidang masing-masing, iaitu electrical engineering pun ada, mechanical engineering pun ada, instructional design dan teknologi pun ada. Okey, baiklah, saya berpindah kepada fakulti yang seterusnya, iaitu Faculty of Computer Science and Information Technology, ataupun dalam bahasa Melayunya kita FSKTM, Fakulti Sains, Teknologi dan Teknologi Maklumat. Okay. Fakulti ini menawarkan beberapa program, iaitu Master of Computer Science Information Security, Master of Computer Science Software Engineering secara mixed mode. Okey, ini dua tadi programnya adalah secara mixed mode, mixed mode, dan Master of Master of Information Technology KIT adalah secara by research, secara pendidikan sepenuhnya. Faculty of Engineering Technology FTK, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, menawarkan dua bentuk program sarjana. Pertama iaitu Master of Science in Railway Engineering secara mixed mode dan Master in Engineering Technology secara penyelidikan. Hadirin dan hadirat sekalian, kita rally lagi ni, bermakna dia tak habis lagi fakulti dekat UTHM ni. Kita ada 9, kita dah pergi pada 6 fakulti. Jadi saya jelaskan pada hadirin dan hadirat sekalian, Faculty of Applied Sciences and Technology, ataupun kita panggil short form dia kita pada FAST, menawarkan program Master of Science secara coursework, Master of Science Industrial Statistics secara kerja khusus, Master of Science Biodiversity Conservation secara mod campuran, Master of Science Material Chemistry secara mod campuran, manakala ada juga program secara penyelidikan sepenuhnya, iaitu Master of Science KWZ. Okey, ini kalau kita lihat program master je yang ditawarkan oleh FAST ini ada 5 program Okey, manakala fakulti FPTP, Faculty of Technology Management and Business, menawarkan Master of Business
Administration secara coursework, Masters of Science in Construction Technology, Management secara coursework, Master of Science in Real Estate and Facilities Management secara research. Dan kita ada Master of Science in Technology Management secara research. Dan yang unik sekali iaitu Center for General Studies and Co-Curriculum, iaitu Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum, menawarkan program Master of Philosophy secara research. Jadi sarjana falsafah secara penyelidikan. Okey, kita pindah kepada slide seterusnya. Muhammad. Okey, sekiranya ditanya, berapa lamakah tempoh pengajian di UTHM ini? Jadi hadirin dan hadirat sekalian, calon-calon yang berminat untuk menyambung pengajian di UTHM, di sini sekiranya tuan-puan, hadirin hadirat sekalian ingin mengikuti program master, minimum semester yang tuan-puan, puan-puan sekalian boleh lengkapkan pengajian iaitu 2 semester. Manakala maksimumnya adalah sebanyak 7 semester. Master by coursework ataupun kita panggil top course lah, iaitu boleh diselesaikan secara minimum iaitu 2 semester, iaitu setahun ataupun sepanjang 7 semester. Jadi kalau di sini, kalau kita cuba untuk melengkapkan pengajian kita dengan lebih cepat, manakala kita akan dapati kos pengajiannya akan lebih murah lah, lebih murah. Jadi kerana kita tak akan bayar yuran yang bersifat recurring fees, iaitu yuran berulang setiap tahun. Master mixed mode pun sama, iaitu minimum semester 2 dan maksimum semester 7. Manakala PhD adalah 4 semester, iaitu equivalent pada 2 tahun, dan 14 semester, iaitu 7 tahun maksimum. Okey. Jadi bilakah pelajar itu akan dianugerahkan dengan sijil sarjana atau akan dianugerahkan dengan sarjana oleh UTHM? Pertama sekali, dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, pelajar tersebut kekal dalam kedudukan baik pada setiap semester. Dan pelajar tersebut, calon tersebut juga melepasi ataupun menyempurnakan tesis yang telah disyaratkan dalam pengajian. Bagi pelajar master, disyaratkan 1 artikel jurnal, sama ada Scopus Index ataupun ISI untuk program sarjana. Jadi, permohonan sekiranya kita telah melengkapkan segala prasyarat yang digariskan oleh Pusat Pengajian Siswaza, maka pelajar tersebut akan dikurniakan transkrip, maksudnya conformant, maksudnya academic transkrip, mendapat menyelesaikan kursus mereka dengan jayanya, insya-Allah. Jadi saya akan sentuh sikit, dia beza dia syarat penyempurnaan pengajian ini antara master dan PhD ini adalah jumlah penerbitan. Ini kenapa? Untuk melayakkan diri kita agar kita dapat menyelesaikan pengajian dan dianugerahkan sijil-sijil sarjana ataupun PhD. Bagi pelajar sarjana diwajibkan, disyaratkan sebanyak 1 publication, 1 penerbitan 1 artikel ISI ataupun Scopus sepanjang tempoh pengajian. Manakala bagi calon PhD, mereka diperlukan untuk menerbitkan 2 artikel dalam penerbitan Scopus ataupun ISI dalam masa pengajian mereka. Bagi calon-calon yang menghadapi masalah seperti kesihatan dan sebagainya, mereka dibenarkan untuk menangguhkan pengajian tetapi terhad kepada 2 semester sahaja. Ini semester tersebut tidak akan dikira kerana di atas sebab-sebab kesihatan ataupun di atas sebab-sebab perubatan. Ya. Okey. Bagi yang memohon penangguhan bukan di atas sebab-sebab kesihatan ataupun perubatan, maka semester tersebut akan dikira. Jadi jumlah maksimum pelajar yang boleh
menangguhkan pengajian dengan kiraan semester adalah 4 semester sahaja. Okey. Jadi kalau hadirin dan hadirat sekalian berminat untuk mendalami untuk mengetahui secara detail berkaitan dengan yuran, bolehlah pergi ke laman web kami iaitu cgs.uthm.edu.my/admission fees. Di sini kami kami jelaskan apa yuran-yuran yang dikenakan kepada bakal-bakal pelajar kami untuk hadirin dan hadirat sekalian buat keputusan. Bermakna kita tak ada selindung-selindung lah. Bermakna kalaulah nanti boleh savekan betul pautan ini boleh disimpan, dan apabila hadirin dan hadirat sekalian ingin go through by program, maka di sini akan dapat guide lah apa charge yang dikenakan, apakah yuran berulang, yuran pendaftaran berapa, dan di sinilah kita jelaskan satu persatu. Dan kami juga untuk membantu future masa calon-calon pelajar kita pada masa hadapan ini, kami ada list of expert. List of expert ni kita sediakan di community.uthm.edu.my/officers. Di sini, di setiap fakulti kita ada senarai staff dan senarai kepakaran. Jadi calon-calon pelajar, let's say katakan berminat untuk electrical engineering, maka dia boleh buat keputusan bidang apa. Electrical engineering ni besar. Sebagai contoh, power ke ataupun wireless dan sebagainya. Sebagai contohlah, saya ambil bidang saya. Bidang saya ni pengajian Islam. Boleh buat di Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. Bidang ni pun besar. Nak buat historical in Islamic study ke, civilization ke, ataupun untuk buat fiqh ke. Jadi di sini calon-calon pelajar diberikan akses secara telus dengan senarai expert-expert yang ada di UTHM dan sebagai potential supervisor, iaitu sebagai penyelia lah untuk pada masa hadapan sekiranya kita memutuskan untuk memilih sesuatu program. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, saya pihak CGS juga menyenaraikan kita ada Center of Excellence. Mengapa kami senaraikan Center of Excellence? Center of Excellence inilah antara center iaitu pusat-pusat yang giat melaksanakan program-program penyelidikan di UTHM. Jadi kalau kita lihat setiap bahagian, maksudnya setiap jenis engineering ni, kejuruteraan ini mempunyai research, maksudnya pusat kecemerlangan masing-masing. Sebagai contoh di FCAP, kita ada FCAP, ada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, ada research center for soft soil. FKEE kita ada Microelectronics and Nanotechnology Samsudin Research Center. Dan begitulah di FPTV, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational, mereka ada REVET, Research Center for Technical and Vocational Education Training. Jadi bermakna pusat-pusat kecemerlangan ini memacu program-program penyelidikan di UTHM agar setiap program yang dilaksanakan ini current, up to date lah. Bermakna situasinya penyelidikan terkini. Selain daripada Center of Excellence tadi, kita ada Center of Research, iaitu pusat-pusat penyelidikan yang giat aktif dalam bidang masing-masing, iaitu ada 11 Center of Research yang ini juga membantu pelajar-pelajar pasca siswaza untuk mendalami expertise, maksudnya mendalami bidang-bidang pendidikan masing-masing. Ya. Sebagai contoh, sekiranya calon pelajar berminat bahagian computer science, bolehlah align dengan SMC, Soft Computing and Data Mining Center. Di situ pendidikan-pendidikan yang terkini kita dapat tahu dan mereka laksanakan. Mungkin dengan itu kita dapat memberi sumbangan, contribution kepada knowledge, body of knowledge dalam penyelidikan kita. Okey. Tadi Encik Zahir dah beritahulah kepada saya, ini antara biasanya lah soalan-soalan favorite kepada pelajar kita. Kita berminat nak sambung belajar. Apakah yang ada yang ditawarkan oleh UTHM untuk membantu pelajar-pelajar kita dalam menyempurnakan pengajian mereka? Jadi kita lihat di sini, saya telah senaraikan
beberapa skim lah, maksudnya beberapa skim yang dapat membantu pelajar dalam segi keuangan. Sekolah pun tidak sepenuhnya, namun sebahagiannya dapat membantu untuk survive dalam pengajian, iaitu antaranya adalah UTHM Graduate Research Grant, GPPS, Malaysian International Scholarship MIS. Ini untuk Malaysian International Scholarship ni buat masa ini ditangguhkan MARA ini kena pemohon sendirian, yayasan negeri ada juga pelajar kami yang yang memohon yayasan negeri masing-masing. Setakat ini ada mohon dengan YPJ, ada yang mohon dengan Yayasan Negeri Sembilan. Yang biasanya, yang inilah favoritnya, kita ada PTPTN, skim PTPTN juga untuk pelajar pasca siswaza. Dan bagi calon-calon kita yang boleh memohon secara persendirian kepada financial institution, government agency or others. Jadi maksud dia ada juga sebahagian daripada pelajar-pelajar UTHM dibiayai daripada dengan oleh kementerian-kementerian berkaitan. Ini kena, maksud dia ada personal effort lah. Maksud dia permohonan ada yang daripada Jabatan Sumber Manusia melanjutkan pengajian. Yang ini nak fix. Yang terkini kita ada MyBrain. MyBrain ditawarkan kepada program pelajar-pelajar pasca siswaza in sciences, biologi, mathematics, physics, yang terkini lah. Kalau ini kalau nak maklumat tersebut saya akan boleh majukan kepada yang berminat lah ya. Okey. Jadi kalau kita tanya bagaimanakah nak memohon, jadi ada program tadi kita ada dan kita tanya bagaimana nak memohon. Untuk memohon amat mudah. Sekarang kita boleh mohon secara atas talian, iaitu di waps.uthm.edu.my/intake. Saya jelak inilah. Ini laman webnya lah. Nanti takut masuk benda lain pula jadi hadirin dan hadirat sekalian boleh pergi WAPS ni. Di situ ada tahap pengajian, ada sarjana muda, ada sarjana master, ada sarjana saja master's degree, ada PhD, Doctor of Philosophy. Jadi bolehlah tekan kepada sidang master degree ataupun PhD filosofi untuk teruskan. Saya pun bantulah. Okey. Bila dah masuk je dapat register saja masuk, kita dapat permohonan kemasukan pelajar ke UTHM. Application for admission to UTHM. Inilah ada daftar kita selesaikan details kita, maklumat, email dan sebagainya, dan kena isi borang secara atas talian. Jadi sekarang ni amat mudah, alhamdulillah. Jadi hadirin dan hadirat boleh boleh lihat how to apply. Saya guidekan satu-satu permohonan kemasukan UTHM untuk tahap apa. Bila kita tekan tersebut, kita boleh pilih program, choose a program type. Jadi kalau kat situ kita boleh, bila kita berminat pada satu perkara, kita ada list tu. Program yang ditawarkan tu dimasukkan dalam list, maka kita boleh pilih program yang kita hendak, dan kita ada maksud dia, kita akan di-guide untuk kemasukan September ataupun kemasukan Februari. Yang sini ada sistemnya akan guide kita. Jadi inilah sebenarnya secara detail berkaitan dengan permohonan, proses-proses permohonan. Jadi kita apa yang perlu, kita perlu uploadkan. Kita kena uploadkan sijil-sijil berkaitan dengan kelulusan kita yang sebelum ini. Maka semua sijil transkrip ini yang telah diuploadkan dapat disemak oleh kami di pusat pengajian siswazah. Jadi di sini ada juga dikenakan sebanyak yuran proses. Apabila selesai yuran proses sebanyak 20 yuran proses sebanyak 200 sebanyak RM50, maka yuran ini akan, kalau kita lihat yuran proses apabila dah diselesaikan dan proses alhamdulillah. Dari sini ini kita akan lihat bila yuran proses telah diselesaikan, maka permohonan itu berjalan. Jadi yang ini saya sediakan sebenarnya untuk registration for postgraduate student yang sebelum ni. Kita lihatlah ini bagi pelajar antarabangsa, dia memerlukan persediaan yang lebih banyaklah daripada kita. Kalau kita bermula je dapat offer letter, nanti boleh buat online registration. Dan pendaftaran secara atas talian ini
Jadi alhamdulillah UTHM kita telah manage 2 intake dengan secara atas talian. Maka calon tu akan diberikan link pautan. Pautan itu akan memandu facilitator kami memandu pelajar untuk mendaftar ke poin-poin tertentu. Poin pertama seperti mana, sebagai contoh, poin mendaftar semakan pusat kesihatan, semakan bendahari, semakan international office bagi pelajar antarabangsa, semakan pusat pengajian siswazah dan fakulti. Yang inilah sebenarnya memudahkan pelajar, sebenarnya menjimatkan. Jadi saya ni sebagai dana akhir ni, saya paparkanlah beberapa program baru mengikut fakulti. Mungkin membantulah kita Sebagai contoh, postgraduate program yang ditawarkan oleh fakulti teknikal dan vocational. Jadi di sini dinyatakan sebagai mana entry requirement. Sebagai contoh, maksud dia apa? Untuk mendaftar diri sebagai master by coursework, syarat yang diperlukan adalah sebanyak 2.5 CGPA atau PNGK. Kalaulah uniknya di fakulti technical dan vocational ini, saudara sekalian, menawarkan Doctor of Education, EDV, selain daripada Doctor of Philosophy. Ada yang calon bertanya, Doktor, apa beza Doktor Falsafah dengan Doctor of Education? Doktor Falsafah dilaksanakan secara research semata-mata sahaja, by research saja. Tetapi Doctor of Education dilaksanakan secara coursework. Jadi kalau kita lihat di sini, senarai program dan fee structure ini kami letakkan pada pautan yang sama. Kalaulah hadirin dan hadirat sekalian berminat, hanya scan saja di QR yang disertakan. Okey, program produk terbaru oleh Fakulti Management, Fakulti Pengurusan, iaitu antaranya iaitu program structure iaitu Master of Science in Industrial Management. Jadi program ini amat unik dia dah nyatakan feesnya berapa, total fees first semester iaitu sebanyak 2,770, manakala diikuti oleh second semester, short semester pun ada, semester pendek. Jadi program ini alhamdulillah amat telus. Setiap komitmen kewangan pada setiap semester dinyatakan selain daripada syarat-syarat kemasukan. Okey, last kali saya tunjukkanlah kepada hadirin dan hadirat sekalian berkaitan dengan FKAP Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, iaitu kalau kita lihat di sini ada 3 bentuk program yang ditawarkan, iaitu Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Master of Civil Engineering by Research dan coursework. Kita dapat tengok dibandingkan, iaitu syarat duration dia, tempoh pengajian, kredit dia. Jadi kalau kita lihat bahawa by research ni dia tak ada kredit, tapi kena berjaya mempertahankan tesis. Dan tetapi kalau master sarjana secara kerja khusus perlu melengkapkan 44 jam kredit. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau nak tahu bidang-bidangnya hanya scan saja di bawah ini, dan syarat-syarat yang berkaitan seperti MUET untuk bergraduan pun dinyatakan untuk memudahkan hadirin dan hadirat sekalian untuk membuat keputusan lah. Okey. Saya rasa ada ke saya miss sesuatu? Saya rasa tidak ada okey, kita ada soalan Betul ke jika first class degree boleh fast track terus ke PhD? Soalan daripada Farah Ruslan. Ya, ada. Kita ada skim fast track. Jadi boleh memohon, calon yang berkelayakan boleh memohon, dan kita pun ada calon yang berjaya kita pun ada calon yang berjaya dan telah meneruskan pengajian ini. Buat semester ini tak silap 2 orang calon. Jadi bagi yang pelajar berminat ni first class degree ni, mereka kena maksudnya keperluan dia iaitu menghasilkan satu proposal, dan proposal tersebut dibincang dengan future supervisor iaitu potential supervisor. Maka pihak fakulti akan guide. Dia akan guide kerana ini bergantung kepada permohonan fakulti kepada CGF. Okey. Soalan yang kedua tadi adalah apa perbezaan antara MBB dan MBT?
MBV, MBT kejap kalau kita lihat kod iaitu MBV, MBT ni okey, kalau kita lihat di sini, kalau boleh ke saya pergi ke slide. Ini MBV, MBT ni Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional ni. Jadi kat sini kita ada apa? Pertama, bila line code ni lain jenis, maksudnya coursework ataupun by research. Lain code, lain jenis lah. Tapi untuk spesifik, jadi kita boleh. Dia kalau macam tadi kita punya proses pendaftaran tu, berapa lama tempoh untuk kita dapat keputusan ni, kita layak atau tidak belajar di sini? Wah, Alhamdulillah. Jadi soalan ni jadi bagi calon-calon yang fulfill all the requirement, calon-calon yang menepati syarat-syarat kemasukan, maka dalam masa seminggu kita dah beri maklumat lah, offer letter. Offer letter yang kita boleh berikan daripada tarikh proses, maksud dia apa? Semua all the dokumen complete. Semua dokumen complete, tak ada masalah daripada segi. Kadang-kadang begini hadirin dan hadirat sekalian, calon ni masalah lah kita kadang-kadang waktu scan tu dia tak clear. Jadi haraplah bagi calon-calon dokumen tu mesti macam resolution dia clear. Jadi di pihak kami untuk buat counter check ni mudah. Kerana ingat hadirin dan hadirat sekalian, setiap permohonan saudara dan saudari akan ditapis oleh fakulti. Kita akan lihat persetaraan. Maksudnya contoh ada setengah kita terima daripada permohonan luar negara, kita mesti lihat sama ada kelulusan tersebut diiktiraf ataupun tidak di peringkat national level. Jadi kalau macam tu bermakna alhamdulillah sekarang ni online. Minggu pertama hadirin dan hadirat sekalian isi, maka bila CGS dapat complete all the documents, kami akan majukan kepada pihak fakulti. Pihak fakulti akan buat keputusan melalui mesyuarat Timbalan Dekan Penyelidikan dan Research untuk pelajar postgrad ini. Maka fakulti akan buat keputusan lah siapa nak offer dia semester yang berikutnya. Jadi alhamdulillah sekarang ni kalau kita nak maksud dia apa, pelajar pun kalaulah kita isi apa tadi my web study, pelajar akan dapat ke mana permohonan kita dah sampai. Oh, dah ada dah. Ke mana progress tu macam mana. Jadi kalau kita lihat bermakna okey di peringkat CGS ke, peringkat fakulti ke, peringkat penawaran ke, jadi kat sini alhamdulillah lah bermakna boleh keep track. Dan sebenarnya auto generate, sekarang kita ada email, apabila permohonan dah dibuat, sekiranya kita terima permohonan tersebut, notification email akan diberikan. Cuma satu saja saya nak pesan pada hadirin dan hadirat sekalian, email yang tuan-tuan guna tu, maksud dia email yang baik lah, maksud dia email yang tuan-tuan selalu guna. Ini kerana kadang-kadang kita lihat juga ada calon yang mohon, dia teringat dia letak email, jadi dia ada 3-4 akaun email, tapi yang dia selalu guna email yang lain. Jadi sebenarnya notification tersebut akan diberikan, ni auto generate saudara Zahir, pada email yang tuan-tuan masukkan. Jadi soalan tadi berkaitan dengan kod kod MBV. Okey, Master of Technical and Vocational Education ini by coursework. Okey, MBT yang ni adalah umum Master of Technical and Vocational Education. Maksud dia sarjana technical dan vocational dan pendidikan vocational. Yang ini kalau kita nak secara umum, kita daftarlah MBV. Kalau kita nak secara khusus, MBT tu Master of Technical Education, Instructional Design and Technology ni, fokus dia pada instructional design dengan teknologi. Dia lebih mengkhusus. Kalau nak lagi khusus juga boleh ambil Master of Technical Education, Electrical Engineering. Yang ni fokus lagi kerana bidang pendidikan tu Cik Zahir dia besar. Jadi kita lihat bahawa mana bidang tujah. Jadi maklumat tentang program ni ada di laman web. Alhamdulillah okey, kalau hadirin dan hadirat sekalian, kita ada secara PDF dalam laman web CGS. Hadirin dan hadirat sekalian, ni old version. Ada version yang baru secara PDF kita sertakan di laman web CGS. Bismillah. Ada apa-apa jika untuk menutup jika sebarang tips ke untuk pemohon di luar sana, macam tadi kita
selalu ada masalah tentang resolusi dan sebagainya, email ada apa-apa Oh, tips lah. Okey, melancarkan Okey, adakah kita ada lagi soalan NDV boleh mohon kerja sebagai pencerahan ICT di S45? Ini soalan umum terima kasih bagi yang tanya. Peluang kerjaya ini bermakna kena lihat kerana setiap institusi ada syarat-syarat yang khusus. Sebelum ini Master of Technical and Vocational Education ini boleh digunakan untuk menjadi kerjaya pensyarah politeknik. Setakat ni lah. Jadi bagi saudara yang nak mencuba bolehlah. Namun setiap penawaran kerja tersebut dia akan listkan sebenarnya kelulusan apa yang mereka nak. Tapi setakat ini untuk pensyarah politeknik Master of Technical and Vocational Education lah pilihannya. Berbalik pada tips tadi tips okey. Sebagai penutup saya bagikan 3 tips bagi hadirin dan hadirat sekalian yang memohon ke UTHM ini. Tips yang pertama, make sure pastikan semua scan dokumen kita dalam resolution yang cantik lah. Well scan lah dokumen. Kerana nombor 2, tips dia sebelum tu bolehlah maksud dia berkomunikasi dengan potential supervisor dalam membantu. Boleh kita email, kita boleh mohon pendapat, pandangan, konsult jadi kita sebenarnya ini antara yang waktu kita mohon kita dah confidence. Inilah yang saya pilih. Inilah my potential supervisor yang ada macam track. Yang ketiga email lah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian mesti keep on dengan email yang saudara-saudari isikan dalam borang permohonan. Kerana sistem kita ni UTHM ni kita auto detect. Means apa yang awak isi di situ itulah yang kami kejar. Itulah yang kami update. Kita tak nak nanti update di tempat lain, kita buat follow up di tempat lain. Okey saudara, saya rasa setakat itu sajalah untuk kali ini bagi slot CGS. Saya ucapkan terima kasih kerana bertanya. Nanti insya-Allah bagi yang ada pertanyaan lagi boleh emailkan kepada email cgs@uthm.edu.my untuk membantulah pertanyaan-pertanyaan insya-Allah. Baik, sekian dulu. Itu adalah sesi daripada Dr. Muhammad Isham bin Abdul Rahim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Pembangunan dan Penerbitan Pusat Pengajian Siswa Zah CGS. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih Doktor kerana sudi untuk berkongsi pada setelah pagi ini. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan beralih kepada sesi yang berikutnya ataupun sesi yang ketiga pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan Center of Excellence. Sedikit sebanyak tadi Dr. Isham telah pun jelaskan, namun selepas ini kita akan dengar dengan lebih lanjut lagi daripada pengarah Institut Kejuruteraan Integrasi I2E Profesor Madya Dr. Nafarizal bin Nayan. Beliau akan menyampaikan berkenaan dengan pengenalan pusat kecemerlangan, berkenaan dengan matlamat penyelidikan di bawah I2E inilah. Sedikit sebanyak kita akan boleh dapat gambaran apa sebenarnya bidang-bidang kajian ataupun kajian-kajian yang telah pun dijalankan di UTHM pada ketika ini, dan insya-Allah mungkin memberikan sedikit ilham ataupun membuka minda kita semua untuk sama-sama turut serta untuk buat kajian dan menyambung pengajian di UTHM insya-Allah. Jadi saya silakan Dr. Isham dan seterusnya saya akan menjemput dan mempersilakan. Sebelum tu ada video. Ada video. Okey, kita tontonkan sedikit tayangan video. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry.
GSA. We stand for all postgraduate students of UTHM.